Okey, jom kita mula. Um, Okey. Alright. Kita dah tamat dah topik polimer. Polimer dah habis. Okey, assignment pun saya dah bagi dah minggu lepas. So hari ni kita masuk topik yang baru dan topik yang terakhir. Topik yang terakhir dalam subjek ni subjek materials for design. Topik yang terakhir yang ni adalah topik keberapa introduction metals, ceramik, polimer. Ini adalah topik yang kelima, right? Dan yang terakhir dan habis dah kelas kita lah. Okay. Iaitu materials yang keempat yang kita belajar, jenis materials yang keempat kita belajar iaitu komposit. Kita belajar 3 jenis material iaitu yang pertama metal, lepas tu kita belajar seramik, lepas tu kita belajar polimer. So yang ini adalah yang keempat. Material yang keempat ni apa dia? Dia adalah gabungan kepada tiga-tiga jenis material yang kita belajar sebelum ni. Sekejap. Bukan saya. Right. So, kita belajar sebelum ni metal kan. Lepas tu seramik. Lepas tu polimer. So, kita punya komposit tu dia adalah gabungan. Dan biasanya dia adalah gabungan dua saja. Jadi kita punya komposit tadi, kita punya komposit ni dia adalah gabungan metal campur dengan seramik. Dia boleh juga metal campur dengan polimer, dan dia boleh juga seramik campur dengan polimer. Dia gabungan pada polimer-polimer material-material yang kita belajar sebelum ni. Kita campurkan, dia jadilah komposit. Okey, kita faham So, yang inilah yang kita akan belajar, teknologi of composite dan juga classification of composite. Dan kita boleh klasifikasikan dia berdasarkan kepada apa metrik dia, biasa dia, apa jenis metrik dia. Jadi dia boleh sama ada metal matrix ataupun ceramic matrix ataupun polymer matrix. Matrix ni apa dia? Kita boleh bayangkan macam suatu benda lah ni, dan kita masukkan benda lain ke dalam dia. Masukkan benda lain ke dalam dia. Yang tempat yang kita nak masukkan tu, itu adalah matrix. Jadi kita masukkan benda lain ni boleh macam-macam lah. Kita nak masukkan polimer ke, kita nak masukkan seramik ke. Contoh, jadi kalau matrix tu adalah metal, kita masukkan polimer ataupun kita masukkan seramik. Jadi matrix tu yang asal dia lah, yang asal matrix, right? Jadi boleh jadi metal, jadi kita masukkan polimer, ataupun metal kita masukkan seramik, ataupun kalau matrix tu adalah seramik kita masukkan polimer ataupun metal. Kalau matrix tu adalah polimer kita masukkan metal ataupun seramik. Okey, itu satu kaedah untuk kita klasifikasikan komposit sama ada berdasarkan kepada dia punya matrix. Right? So, apa definisi komposit? Definisi komposit itu adalah suatu material system composed of two or more physically distinct phases. Physically distinct phases whose combination produce aggregate properties that are different from those of its constituents. Right? Jadi dia adalah campuran dua ataupun lebih. Campurannya dua lah. Physically distinct phases, yang berbeza secara fizikal, yang kita campurkan tu,
dan hasil dia menghasilkan properti yang berbeza daripada konstituen yang asal tu. Itu maksud komposit. Campuran lah antara dua phase yang berbeza. Okey, contoh-contoh dia adalah cemented carbide, ataupun tungsten carbide. W ni adalah tungsten, C ni adalah carbide. So campuran antara dua benda, tungsten dan juga carbide. Okey. Plastic molding compounds containing fillers. Kita dah belajar sebelum ni, plastik kita masukkan filler. Itu adalah komposit juga. Okay. Rubber mixed with carbon black. Jadi asalkan dua benda yang berbeza kita campurkan, itu adalah komposit. Wood, wood adalah sejenis komposit. Kayu adalah sejenis komposit. Dia adalah gabungan secara natural dua benda yang berbeza. Kayu ni. Tapi kayu kita tak belajar lah. Okay. Jadi secara basic, paling asas sekali, komposit ni ialah dia adalah terdiri daripada matrix dan juga reinforcement. Bila kita gabungkan antara matrix dengan reinforcement tu, kita dapatlah benda ni. Iaitu yang warna purple ni adalah dia punya matrix, dan yang warna biru kat sini ni ialah dia punya reinforcement. Benda yang menguatkan dia. Yang menguatkan komposit tu, itu adalah reinforcement. Yang sekeliling dia tu kita panggil matrix. Boleh faham Jadi komposit tu apa dia? Dia adalah gabungan antara matrix dan juga reinforcement. Okey, jadi dua benda lah. Jadi matrix ni boleh jadi metal, seramik ataupun komposit. Reinforcement tu boleh jadi juga metal, seramik ataupun komposit. Asalkan dia dua fasa yang berbeza secara fizikal. Okey, dia adalah gabungan antara dua fasa yang berbeza. Ini ayat yang sama tadilah. Okey, jadi boleh faham apa tu komposit? Secara asas dia gabungan antara dua fasa yang berbeza, iaitu matrix dan juga reinforcement. Okey, kenapa komposit ni bagus? Jadi dia ada sifat-sifat yang baguslah komposit ni. Dia boleh jadi strong and stiff, yet very light in weight. Dia kuat dan ringan. Jadi kita panggil dia punya ratios of strength to weight dia tu bagus, high. Dia punya nisbah strength kepada weight kuat, tapi weight dia adalah rendah. Lagi ataupun stiffness to weight ratio dia pun tinggi juga. Several times greater than steel or aluminium. Lebih bagus. Dia lebih kuat. Fatigue properties are better. Toughness pun bagus. Dan tahan corrosion, do not corrode like steel, dan kita boleh achieve combination of banyak lagi properties. Not attainable oleh material yang satu tu saja, not attainable by metal, seramik ataupun polimer. Sebab kita gabungkan sifat-sifat yang bagus daripada material yang lain tu, kita combinekan. Jadi kalau metals tu kuat tapi dia berat, polimer tu dia ringan, dia tak kuat. Jadi bila kita campurkan, kita dapat sifat yang kuat dan ringan. Itu. Okey, itu adalah kelebihan, antara kelebihan komposit. Apa dia punya kelemahan? Disadvantages and limitation. Kebanyakan sifat komposit ni dia adalah anisotropik. Anisotropik. Anisotropik ni bermaksud dia punya sifat dia bergantung pada arah. Arah mana beban yang kita kenakan. Jadi contoh, katakan ini kita punya material. Certain komposit tu dia bergantung kepada arah beban tu. Kalau contohnya ditarik macam ni, dia boleh jadi kuat. Tapi bila dia tarik secara mendatar, dia jadi lemah. Itu dimasukkan dengan sifat anisotropik. Dia bergantung kepada arah. Kenapa dia boleh jadi sifat macam tu? Sebab dia punya reinforcement tu kadang-kadang kita susun. Jadi kita susun. Contohnya ini fiber kan.
kita susun. Jadi dia kuat pada arah fiber tu. Tapi serenjang dengan fiber tu, perpendicular dengan fiber tu, dia jadi lemah. Jadi kita punya susunan reinforcement tu mempengaruhilah sifat komposit tu. Ya. Dia jadi sifat yang bergantung kepada arah tu kita panggil dia isotropik. Okay. Jadi the properties differ depending on the direction. Ya, bergantung kepada arah in which they are measured. Ya. Jadi ini boleh jadi advantage ataupun disadvantage lah. Kalau betul dia punya load tu betul kena dengan arah yang dia kuat, baguslah. Ya. Tapi tiba-tiba load tu bertukar arah, dia akan jadi lemah. Okay. Next adalah untuk polymer based composite, kalau dia punya matrix ni adalah polymer, dia biasanya dia lemah lah, ya, subject to attacks by chemicals or solvents, ya, macam sifat-sifat polimer sebelum ni, ya. Jadi komposit ni yang paling banyak sekali digunakan sekarang ni adalah polymer base lah. Polymer base ni yang paling banyak sekali komposit yang digunakan dan yang komersial. Ya, jadi walaupun sifat dia bagus, dia masih lagi majority mempunyai sifat polimer tu, iaitu yang dia tak tahan serangan chemicals dan juga solvents. Okay, next adalah composite generally expensive, ya, sebab kita combine material-material kan, jadi dia jadi lagi mahal lah. Okay, dan manufacturing methods dia are often slow and costly. Ya, dia lebih susah lah untuk kita hasilkan berbanding dengan kalau material original asal. Alright. Okay, ini adalah contoh-contoh kegunaan komposit, ya, digunakan untuk buat body kapal terbang, ya, Mirage 2000 ni, ya, radom, ya, dia punya ujung kepala dia ni, ya, dia adalah gabungan antara metal dan juga glass fiber. Ya, jadi dia punya matrix dia adalah metal, kita masukkan glass fiber ke dalam ni. Right? Lagi ini adalah body bagi basikal, ya. Dibuat daripada glass fiber dan juga nylon. Right? Jadi banyaklah kegunaannya dalam aerospace, ya, dalam sporting, untuk peralatan sukan, otomotif, construction, ya. Ini hot surface igniter, ya. Dia menggunakan silicon nitride matrix. Ya, matrix dia adalah silicon nitride. Alright. Jadi itu dia adalah kelebihan bagi komposit, ya, dan juga kelemahan dia. Okey. Next ni kita nak tengok klasifikasi, ya, macam mana kita nak klasifikasikan komposit, ya. Kita boleh klasifikasikan kepada dua kaedah, ya, sama ada traditional composite ataupun synthetic composite. Ya, traditional ni bermaksud dia adalah natural lah, that occur in nature. Ya, contoh-contohnya kayu, konkrit, asfalt. Kayu ni nature lah, konkrit dengan asfalt ni bukan nature. Tapi yang ni yang biasa orang gunakan. Ya, konkrit adalah komposit. Ya, konkrit adalah komposit. Sebab apa? Kita campurkan berbagai jenis benda dalam dia. Dia ada pasir, dia ada simen, dia ada rod besi dalam dia. Jadi itu sebab gabungan antara material yang berbeza, dia adalah komposit. Asfalt ni, jalan tar ni pun gabungan antara benda-benda yang berbeza. Sintetik komposit ni adalah yang komposit digunakan dalam manufacturing industry. Ya. Di mana components are first produced separately and then combined in a controlled way. Okey, jadi kalau sintetik komposit ni, dia datangnya daripada berbeza, dia daripada individu-individu dia. Ya, contohnya polimer, lepas tu kaca dihasilkan secara basingan, lepas tu kita combinekan dia. Yang itu adalah sintetik komposit. Okey, jadi ini adalah jenis-jenis komposit, ya, yang sama ada bergantung kepada apa dia punya primary phase. Primary ni adalah matrix lah, ya. Dia punya phase yang utama, ya. Primary itu adalah dia punya matrix,
Dan juga yang bahagian ni adalah dia punya secondary phase. Secondary phase ni sebagai contoh dia adalah reinforcement lah. Ya, reinforcement tu adalah secondary phase. Okey, jadi bahagian yang mendatar ni, bahagian row yang mendatar ni adalah dia punya primary phase. Yang tegak ni adalah dia punya secondary phase. Ya, jadi kita punya jadual ni, dia tunjukkan contoh-contoh dia lah. So contoh, kita boleh gabungkan antara metal campurkan dengan metal pun boleh. Ya, ini sebagai contoh dia adalah powder metallurgy lah. Ya, kita campurkan dua metal yang berbeza. Kemudian metal campurkan dengan keramik. Ya, dia punya primary dia adalah metal, secondary dia adalah keramik. Contoh-contoh yang ni adalah cermet, ya, ceramic metal, cemented carbide, yang ni yang tungsten kita masukkan carbide, dan fiber reinforced metals, ya, iaitu metal kita masukkan fiber seramik. Okay. Next adalah matrix dia adalah metal, reinforcement dia adalah polimer. Yang ni tak wujud, ya, tak ada orang buat, ya. Polimer masuk ke dalam metal, tak ada orang buat. Metal kita campurkan dengan karbon ataupun boron, ada, ya. Yang ni adalah fiber reinforced metals juga. Boleh boleh ikut Next, primary phase adalah keramik, secondary phase adalah metal, ini adalah cermet, ya. Dia punya matrix dia adalah keramik, kita masukkan metal dalam dia. Lagi kita ada primary phase keramik, secondary phase adalah keramik juga. Contoh ni adalah silicon carbide reinforced with aluminium oxide. Silicon carbide whisker reinforced silicon carbide whisker reinforced alumina. Ya, okay. Yang ni matrix dia adalah alumina, kita masukkan whisker of silicon carbide. Ya. Whisker ni macam fiber jugalah, tapi dia lebih halus. Whisker, bukan whisker makanan kucing tau. Ni whisker dia macam fiber tapi halus, kita panggil dia whisker. Ya, jadi kita masukkan silicon carbide ke dalam alumina. Polimer masuk ke dalam seramik tak wujud. Elemen masuk dalam seramik pun tak wujud, tak dihasilkan. Next, kita tengok kalau matrix dia polimer, matrix yang polimer ni yang paling popular sekali. Ya, jadi kita masukkan metal ke dalam polimer, kita dapat contoh dia adalah molding compounds, brake linings, itu adalah contoh-contoh dia. Next, polimer yang kita masukkan seramik. Ya, yang ni pun ada plastic molding compounds, fiberglass reinforced plastic. Yang ni pun popular juga, fiberglass reinforced plastic, iaitu kita ada plastik, kita masukkan fiberglass ke dalam dia. Okey. Polimer yang masuk polimer kita ada juga Kevlar reinforced epoxy. Ya. Kevlar ni adalah polimer, epoxy pun adalah polimer. Okey. Lagi polimer yang dimasukkan elements, ya, contohnya rubber yang dimasukkan carbon black, boron ataupun carbon reinforced plastic ni adalah polimer yang dimasukkan elements saja. Okey. So boleh faham. So ini adalah contoh-contoh hasil gabungan antara dua phase yang berbeza, dua material yang berbeza. Okey. Jadi kita balik kepada apa dia komposit tadi. Komposit ni adalah gabungan antara matrix dan juga reinforcement, ya. Ataupun lagi umum dia adalah komposit ni adalah gabungan antara primary phase dan juga secondary phase. Ya. Apa dia primary phase tu? Primary phase ni dia menghasilkan matrix tu. Ya, dia yang menghasilkan matrix, ya, di mana secondary phase tu kita masukkan, ya, kita embed, ya. Secondary phase is embedded in the primary phase. Kita masukkan secondary phase. Apa dia secondary phase? Secondary phase ni ialah the embedded phase. Benda yang kita masukkan. Ya.
biasanya kita panggil dia reinforce, reinforcing agent ataupun reinforcement yang menguatkan, jadi kita panggil dia reinforcing agent ataupun reinforcement sebab dia biasanya strengthen the composite, yang menguatkan composite. Okey. Dan secondary phase ni dia ada berbagai bentuk. Dia boleh jadi fiber, dia boleh jadi particles, ataupun dia boleh jadi whisker yang saya sebut tadi, whisker ke dalam matrix tu. Jadi kalau fiber panjang-panjang lah kita masukkan, fiber. Particle sini particle lah, dia bulat-bulat, bentuknya macam bulat-bulat, itu particle. Kalau whisker dia macam fiber tapi lagi halus. Right, boleh ikut ni senyap okey, bagus. Boleh. Oh, hujan ke tu? Okey. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kita ada metal matrix composite, ceramic matrix composite dan juga polymer matrix composite. Metal matrix composite kita panggil dia MMC. Ni adalah CMC dan juga yang ni adalah PMC. Yang ni ditunjukkan contoh-contoh macam tadi yang saya sebut tadi, metal carbide, cermet, dan seterusnya. Okey. So far boleh ke? Boleh faham Kejap. Boleh. Okey. Kita minum dulu. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok apa function matrix tu, apa yang matrix tu menyumbangkan, punya function of the matrix of material. Okay. Function of material tu ialah dia provide the bulk form of the part or product. Dia adalah dia punya bulk lah, dia punya body kepada komposit kita. Kemudian matrix bertindak sebagai dia holds the embedded phase. Dia yang memegang kita punya embedded phase tu, yang memegang secondary phase. Itu matrix. So dia menutup secondary phase. Okay. Kemudian when the load is applied, ada apa tu? Okay. Siapa yang tak mute? Okay. So when the load is applied, apa tu? When the load is applied, the matrix shares the load with the secondary phase. In some cases deforming so that the stress is essentially borne by the reinforcing agent. So matrix tu dia menampung beban sekali dengan secondary phase. Okay, itu adalah matrix. Dia punya secondary phase pula, apa dia punya function? Function dia adalah to reinforce the primary phase. Dia menguatkan primary phase tadi. Ini adalah bentuk-bentuk dia, boleh jadi fibers, boleh jadi particles, boleh jadi flakes juga, flakes, kepingan-kepingan. Apa ni, secondary phase can take the form of an infiltrated phase in a skeletal or porous matrix. Ini salah satu contoh lagi Selain daripada fiber, particle ataupun flakes, dia boleh jadi infiltrated phase. Infiltrated ni maksudnya dia meresap masuk. Yang ni biasanya dalam powder metallurgy lah. Dalam powder metallurgy, apa yang dia buat biasanya, dia buat rangka dulu. Contohnya rangka dia, katalah rangka dia cube bentuk cube. Ini rangka. Dalam powder metallurgy lah. Dan powder dalam rangka ni dia berongga-rongga. Ada rongga-rongga dalam dia. Macam boleh bayangkan macam kawat besi lah, kawat besi macam kawat besi, macam pagar tu kan, dia berongga. Jadi infiltrated phase ni kita masukkan dia dalam bentuk liquid ke dalam dia, jadi dia mengisi rongga-rongga kosong tu. Itu kita panggil infiltrated phase.
ya, ke dalam skeletal or porous matrix, ya. Itu satu lagi bentuk. Okay, ini adalah contoh-contoh bentuk secondary phase. Dia boleh jadi fiber, ini adalah fiber. Dia boleh jadi partikel, ya partikel. Ini adalah flake. Bentuk-bentuk kepingan. Benar, betul. So, bentuk-bentuk ini yang dimasukkan ke dalam matrix. Okey. Jadi kita tengok satu persatu jenis-jenis secondary phase tadi, iaitu yang pertama adalah fiber. Ya. Fiber ni dia biasanya adalah circular, ya, circular in cross section. Ya, dia bulatlah dia punya keratan rentas dia. Saiz dia adalah antara 0.025 mm ke 0.13 mm. Ini saiz yang biasa untuk fiber. Kalau lagi kecil dari ni kita panggil dia whisker, ya, lagi kecil daripada 0.025 ni. So dia akan memberikan strength enhancements to the composite, ya. Dan biasanya dia adalah stronger than the bulk form, ya. Jadi fiber ni sebab tujuan dia kita nak menguatkan composite itu, jadi dia mesti lagi kuat daripada matrix. Ya, dia mesti lagi kuat daripada matrix. Ya, contohnya kalau matrix tu adalah polimer, kita letak fiber glass, kaca, ya. Jadi glass tu dia lebih kuat daripada polimer. Macam tu. So dan fiber ni dia lagi kecil, lagi halus, dia lagi bagus. Tu dia punya sifat dia. Dia lagi halus, lagi bagus sebab apa? Bila lagi kecil, dia punya probability of defects dia lebih rendah. Dia kurang defects, ya, sebab fiber ni dah ada defects, ya. Kalau dia besar, defects dia banyak. Kalau dia kecil, dia kurang defects. Right. Fiber dia ada dua jenis, sama ada dia continuous ataupun discontinuous. Ya. Continuous ni bermaksud dia adalah panjang, discontinuous ni bermaksud dia pendek. Itu maksud dia. So continuous fiber ni dia adalah very long, ya. So kalau dia very long, dia offer continuous path by which load can be carried. Ya, so dia lebih bagus lah, ya. Kalau yang panjang ni dia lebih kuat. Kalau discontinuous ni dia pendek, di mana dia punya length to diameter ratio biasanya 100. Ya. 100 ni bermaksud kalau diameter tu 1 mm, dia punya panjang dia 100 mm. Ya. So dia adalah pendek-pendek lah. Ya. Contoh discontinuous fibers ni adalah whisker, ya. Whisker ni dia kecil lah, ya. Dia punya diameter dia 0.001 mm. Ya. Dan dia lagi kecil, dia punya strength dia lagi bagus, ya. Jadi whisker ni adalah jenis discontinuous fiber, ya. Dia pendek-pendek je. Alright, boleh? Boleh ikut, So tadi fiber dia boleh continuous ataupun discontinuous. Okey. Alright. Kemudian fiber ni pula kita boleh susun dia. Ya. Bila kita letak dia dalam matrix tu, kita boleh susun dia macam mana? Jadi kita boleh susun dia sama ada one dimensional ataupun planar ataupun random ataupun three dimensional. Kita boleh susun dia keadaan macam tu. Okey, one dimensional ni yang memberikan sifat anisotropik. Anisotropik yang disebut tadi, bergantung kepada arah. Ya, di mana maximum strength dia and stiffness ni adalah pada direction of the fiber, pada arah panjang fiber tu. Ya, yang ni one dimensional. Kalau nak mengelakkan daripada anisotropik, kita guna planar reinforcement ataupun random. Ya, planar reinforcement kita boleh dapat dengan cara kita gunakan woven fabric. Itu dia punya fiber tu kita anyam. Anyam macam anyam tikar. Anyam tikar, anyam ketupat ke, itu kita menghasilkan planar reinforcement.
Okey. Kalau random ni kita pakai yang discontinuous fiber tu, fiber yang pendek-pendek, kita campurkan dia dalam matrix, jadi dia akan jadi random. Ya, dia tak ikut arah dia punya panjang dia arah mana ya. Yang tu dia akan menghasilkan sifat isotropik. Iaitu lawan kepada anisotropik ni adalah sifat isotropik. Itu properties dia adalah sama pada semua arah. Ya. So itu adalah fiber orientation ya. Jadi yang one dimensional ni ya, kalau ini adalah matrix ya, kita punya fiber dia pada satu arah saja, arah yang sama saja. Itu adalah one dimensional. Kalau planar ni kita anyam dia. So katalah dia ada arah ni satu, arah ni jadi kita anyam kita punya fiber. Kalau random ya, kita fiber tu pendek-pendek ya, jadi dia boleh arah yang berbeza-beza. Ini adalah random ya. Random. Right. Ini dia rajah dia. So dia boleh jadi one dimensional yang ni pada satu arah saja, yang garis-garis tu adalah fiber lah. Ataupun kita weave kan dia ya, kita woven ataupun random. Right? Okey. Kemudian kita tengok apa material yang bisa digunakan untuk dibuat fiber. Material yang paling banyak sekali adalah glass. Ya. Glass fiber ni yang paling banyak sekali digunakan sebagai reinforcement dalam komposit. Ya. Glass ni kita dah belajar sebelum ini. Dia ada berbagai jenis glass ya. Dia boleh jadi glass yang digunakan untuk buat botol ya, ataupun quartz glass ya. Yang ni semua kita boleh jadikan fiber. Kita ada juga fiber-fiber yang lain, iaitu boron, silikon, karbid, grafit. Ini semua boleh dijadikan fiber juga. Ya, yang memberikan sifat-sifat yang berbeza-beza lah ya, high strength, high stiffness. Okey. Lagi kita ada plastik pun ada, aramid ya. Nylon ya, kita boleh jadikan sebagai fiber. Okey, jadi kita tengok fiber yang dibuat daripada kaca ni, fiberglass ya. Fiberglass ni adalah fiber yang paling banyak sekali digunakan ya. Dan fiberglass ni akan memberikan tensile strength, chemical resistant, moisture resistant, thermal properties dan electrical properties ya. Dan glass-glass yang dipakai adalah jenis-jenis yang ni, A-glass, C-glass, E-glass dan juga S-glass ya. Ini adalah jenis-jenis kaca ya, yang lebih detail lagi lah. Yang ni kita tak belajar itu masa belajar tentang kaca ya. Sebenarnya dia ada banyak lagi jenis-jenis kaca ya. Jenis A-glass, C-glass, E-glass dan juga S-glass ni. Okey, jadi fiberglass yang paling banyak digunakan, jadi digunakan produk-produk untuk piping, tangki ya, tanks, boat, sporting goods ya. Boat yang kita guna biasa tu besar kemungkinan dia adalah fiberglass. Ya, dia punya body dia ya, body dia plastik, kita masukkan kaca ya ke dalam dia. Tangki ya, tangki pun kebanyakan dia sekarang adalah fiberglass composite ya. Kelebihan dia kenapa fiberglass ni banyak digunakan adalah disebabkan low cost ya. Dia murah kaca ni ya. Dia memberikan corrosion resistant ya. Murah. Kelemahan dia adalah fiberglass ni dia low strength lah compare dengan fiber yang lain ya. Dia adalah murah tapi dia strength dia rendah ya. High elongation, dia boleh memanjang ya. Moderate strength and width ya. Yang ni yang paling biasa sekali digunakan iaitu E-glass. E-glass ni adalah untuk kegunaan-kegunaan elektrikal. Jadi yang paling murah lah. S-glass untuk kegunaan yang untuk kekuatan tinggi ya. Jadi E ni bermaksud kegunaan-kegunaan elektrikal, S ni bermaksud untuk strength. Okey, jadi itu adalah glass. Kita ada fiber yang lain, iaitu aramid. Aramid ni contohnya adalah Kevlar
ya. Nama-nama brand dia lah, ya. Yang ni dia mempunyai sifat yang lagi bagus lah daripada glass fiber, ya. High performance, ya. Jadi digunakan untuk armor, protective clothing, industrial goods, sporting goods, ya. Dia mempunyai sifat high strength, lighter than glass, more ductile than carbon. Okay. Next, fiber yang seterusnya adalah carbon. Ya, carbon fiber ni pun banyak digunakan. Dia second most widely used lah selepas kaca. Ya, banyak digunakan dalam aerospace, sporting goods. Ya, kelebihan carbon ni adalah dia mempunyai sifat stiffness dan strength yang lebih bagus daripada kaca. Ya, dia lebih kurang dia punya density. Ya, jadi lebih ringan. Cost dia intermediate. Ya, mahal sikit daripada kaca. Ya, dan ini adalah dia punya sifat-sifat dia lah. Okey. Okey, lagi sifat dia vary in strength with processing. Bergantung kepada kaedah processing dia lah, ya. Jadi dia punya sifat dia kita tak boleh nak control. Ya. Dan juga dia ada trade off between strength and modulus. Ya, jadi dia kalau kekuatan dia tinggi, modulus dia akan jadi rendah. Ya, modulus ni ataupun stiffness lah, ya, sifat kekakuan dia. Okey. Untuk yang intermediate modulus kita guna polyacrylonitrile. Carbon fiber jenis polyacrylonitrile. Ini adalah dia punya sumber asal dia. Ya, iaitu dia punya precursor lah, ya, kita dapat daripada precursor dia adalah pan ni. So kita panaskan, kita stretchkan dia, menghasilkan fiber. Ya, kalau yang high modulus kita dapat daripada petroleum pitch. Ya, petroleum pitch ini hasil daripada petroleum lah, daripada minyak. Ya, tapi dia much lower strength. Right? Okay, ini adalah fiber-fiber yang lain. Kita ada boron, ya, ini adalah sifat-sifat dia. Dan kita ada fiber daripada polyethylene pun ada, ya, untuk textile industry. Ya, kelemahan dia adalah low range of temperature usage. Okay, lagi kita ada ceramic fiber, iaitu silicon carbide sebagai fiber. Ya, yang ni biasanya untuk ceramic matrix lah, ya. Dia punya matrix dia adalah ceramic, dia punya fiber dia pun adalah ceramic. Okey. Okey, ini adalah sifat-sifat bagi fiber-fiber lah, ya. Kita ada glass, E-glass, S-glass, polyethylene, aramid, ya. Okay. Example of fiber reinforced materials and application. Okay, ini adalah dia punya fiber, fiber dan juga application. Ya, aluminium, ya, pun ada. Kevlar sebagai Kevlar epoxy. Jadi Kevlar adalah fiber, epoxy adalah dia punya matrix digunakan dalam ni aircraft, aerospace, ya. Graphite polymer, fiber dia adalah graphite ataupun carbon. Matrix dia ada polimer, dalam aerospace juga, ya. Glass, matrix dia adalah polimer, ya, dalam yang ni paling banyak kegunaan dia. Okey, boleh ikut? Kita teruskan. Okey. So, reinforcement tadi dia boleh jadi fiber dan dia boleh jadi particles. Ya, particles dan juga flakes lah, ya. Particles ni bentuk bulat-bulat, flakes ni bentuk kepingan-kepingan. Okey. Particles dan juga flakes ni bila kita masukkan dalam matrix, dia adalah random, ya, distribution dia adalah random. Kita tak boleh nak control lah dia punya arah dia, ya. Jadi dia punya strength dan juga properties dia yang lain adalah isotropik. Dia sama saja pada keseluruhan dia, ya. Dan dia ada strengthening mechanism dia lah, ya, bergantung kepada particle size.
Okey, itu adalah particles dan juga flakes ya. Kalau dari segi particles ni, kita ada suatu phase lagi yang penting, iaitu interface. Ya, interface. Apa dia interface ni? Interface ni ialah kalau kita punya secondary phase ni, ini adalah secondary phase, ini adalah kita punya matrix. Kita ada tempat antara matrix bertembung dengan kita punya secondary phase ni. Yang ni adalah kita punya interface, ya. Dia antara fasa, ya, antara secondary phase dengan matrix tu, dia punya sempadan tu adalah interface. Interface ni sangat penting lah, ya. Dia memberi kesan kepada sifat, ya. Jadi supaya composite can operate effectively, dia punya interface tu, dia punya phase tu must bond where they join at the interface. Ya, jadi interface di kawasan interface tu dia kena melekat betul-betul lah. Ya, dia menggabungkan antara primary dengan secondary itu, kawasan interface. Ya, jadi interface ni memang wujudlah, sama ada secondary phase tu fiber ke particle ke, dia ada interface, ya. Okey. Jadi kadang-kadang interface tu kita kena gunakan adhesive, ya, pelekat, ya. So dia ada third ingredient lah yang bertindak sebagai adhesive. Okey. Dan selain daripada adhesive, interface juga dia boleh terdiri daripada secondary phase. Ya, so kita punya matrix ni dan kita ada secondary phase kat sini, ya. Dan di antara matrix dengan secondary phase tu kita ada interface, ya. Ya, kita ada interface. Okey. Okey, jadi itu dia berkenaan dengan komposit, ya. Kita secondary phase tu kita ada fiber, particle, flakes, ya. Jadi gabungan antara primary phase dan juga secondary phase tu, kita kena gabungkan supaya kita dapat properties yang kita nak. Ya, jadi kita kena select dengan betul lah supaya kita dapat optimum combination ni. Ya. Sebagai contoh, kalau kita fuselage dan juga wings untuk aircraft ni, fuselage ni apa dia? Dia punya struktur utama lah, dia punya skeleton, dia punya tulang dia lah untuk badan kapal terbang tu, fuselage. Ya. Dia perlu lightweight, tapi dia mestilah strong, stiff dan juga tough. Ya, jadi yang untuk contohnya ni kita pakai fiber reinforced polymer. Ya, nah, jadi sebab fiber reinforced polymer ni dia ringan, polymer tu ringan. Fiber tu yang bila kita masukkan dia memberikan sifat strong, stiff dan juga tough. Okey. Yang ni lagi contoh komposit yang terdiri pada natural rubber, kita masukkan carbon black ke dalam dia to increase strength. Ya, jadi itu antara sifat-sifat yang kita boleh dapat. Okey. Jadi sifat-sifat komposit ni dia ada bermacam-macam, tetapi dia punya sifat dia biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor yang ni, iaitu apa jenis material yang kita gunakan, apa bentuk dia punya konstituen, ya, sama dia fiber ke, particle ke, ya, dan juga bagaimana phase to interact with one another. 3 benda ni lah yang mempengaruhi sifat bagi komposit. Okay. Sebagai contoh, kalau fiber ni macam ni, ya, kita susun dia tegak macam ni, semuanya tegak saja. So ini kita panggil dia adalah one dimensional reinforcement tadi kan, ya, pada satu arah saja, ya. Jadi kekuatan dia pada arah ini, iaitu arah longitudinal ni, kekuatan dia tinggi,
Ya. So kalau dia punya strength dia in the direction of the fiber okey, jadi kuatlah. So ini dia tunjukkan dia punya properties bagi individual. Kalau fiber saja, ini adalah dia punya curve stress melawan strain. Jadi yang ni stress dia tinggi ni. Stress dia kat sini. Jadi dia tinggi dia punya kekuatan dia. Untuk matrix pula, biasanya matrix ni macam contohnya polimer, dia punya strength dia rendah. Paling tinggi stress yang dia boleh terima kat sini je. Komposit dia akan jadi tengah-tengah. Ini gabungan antara fiber dan juga matrix tu. Dia adalah tengah-tengah lah, gabungan antara fiber dan juga matrix. Jadi dia boleh tingkatkan dia punya stress, stress dia dapat tingkatkan. Tapi dia tak sampailah ketinggian sampai fiber, jadi dia jadi tengah-tengah. Variation or in elastic modulus and as a function of direction of measurement relative to the longitudinal axis. Yang ni uh, dia punya arah fiber tu kita boleh ukur berdasarkan sudut lah. Jadi katalah pada arah tegak ni, kalau tegak ni kosong darjah lah. Jadi kalau sengit sikit, kalau sengit sikit arah daya tu kita kenakan pada arah ni. Jadi kita sengitkan sikit pada 30 darjah, dia punya strength akan jadi rendah. Jadi yang ni 30 darjah ni strength akan jadi rendah. Kalau dia kosong darjah, dia tinggi macam ni. Bila dia sengit sikit 30 darjah, dia dah jadi turun dia punya strength. Sampailah 90 darjah, 90 darjah ni dia hampir zero dia punya strength. 90 darjah kalau kita punya load tu dia pada arah ini betul-betul tegak 90 darjah, dia hampir jadi zero. Jadi yang ni menunjukkan dia punya properties tu bergantung kepada arah daya. Dia adalah anisotropic. Okey, yang mula ni most material have prioritize embedding recombination something that avoid the problem of fiber but utilize their strength. The matrix provides the bulk shape to protect the fiber surface and resist buckling. Ini antara kepentingan matrix ni lah. So matrix ni dia protect the fiber surface. Jadi ini adalah kita punya fiber, dikelilingi oleh matrix. So matrix ni dia protect lah fiber, sebab fiber ni yang akan menampung beban, yang akan memberikan kekuatan kepada plastik. Kalau plastik tu kalau fiber tu dia katakanlah dia dah patah, dia putus ke, matrix ni dia boleh protect dia daripada dia terus putus. Kemudian matrix ni juga dia distribute the stress to the high strength fiber. So kalau satu fiber tu putus, matrix ni dia akan distribute load tu kepada fiber-fiber yang lain. Itu tugas matrix, dia distribute the stress to the other fibers. Okay, so far boleh ikut Okay, so tak apa, sebelum kita sambung, kita break minit. Okay, boleh? Kita break kejap. Boleh. Okay, kita sambung pukul 3.11 minit.
Alright, jom kita sambung. Okey. Jadi kita dah belajar tadi macam mana bentuk komposit tu Jadi kita ada matrix, kita masukkan secondary phase ataupun reinforcement, dan reinforcement tu boleh dalam bentuk fiber, boleh bentuk dalam partikel, boleh dalam bentuk flakes dan juga boleh dalam bentuk viscous. Dan juga susunan dia boleh jadi satu direction. Kalau satu direction saja dia akan jadi sifat anisotropik. Dia punya properties tu bergantung kepada arah. Jadi kalau pada arah fiber dia akan jadi kuat, pada arah yang bertentangan dengan fiber dia akan jadi lemah. Fiber tu juga kita boleh dalam bentuk wave dan juga dalam bentuk random. Jadi bentuk yang one directional ataupun wave atau one directional ataupun wave tu, itu kita panggil dia sebagai konvensional. Kita panggil dia sebagai lamina, lamina composite structure ataupun konvensional. Kita ada structure yang lain, kita boleh composite boleh jadi dalam bentuk sandwich structure. Jadi dia ada dalam bentuk sandwich juga, tapi ini bukan sandwich makan dia lain. Kemudian ada dalam bentuk honeycomb sandwich structure. So ini adalah 3 jenis structure lah yang boleh dihasilkan, yang komposit boleh dibentuk. Ini adalah lamina, lamina yang macam yang kita dah bincangkan sebelum ni, dia boleh menghasilkan lamina. Tapi untuk menghasilkan lamina ni, kita hasilkan 2 or more layers bonded together. Contoh yang paling standard yang ni adalah plywood. Kalau pernah tengok plywood ni dia ada kepingan, dia ada lapisan-lapisan. Dan setiap satu lapisan tu dia punya arah fiber tu berbeza-beza. Macam dalam rajah ni. Contoh ini adalah yang garis-garis ni adalah fiber. Ini adalah fiber. Pada setiap lapisan tu arah fiber dia berbeza. Yang ni pada dia condong ke kiri, ini condong ke kanan, lepas tu condong ke kiri balik, lepas tu ni ke kanan balik. Dia punya arah fiber dia berbeza. Jadi pada setiap kepingan tu dia ada fiber pada arah yang tertentu, kepingan yang lain dia ada fiber juga pada arah yang lain. Kita gabungkan setiap kepingan tu, kita dapat lamina composite structure nama dia. Macam tu. So dia punya susunan setiap kepingan tu kita boleh buat berbagai-bagai jenis. Kita boleh buat pada arah yang sama saja semuanya. Jadi katalah pada arah ni kita panggil 0 degree. 0 degree. Setiap lapisan tu 0 degree, kita akan dapat kita panggil unidirectional composite. Fiber dia pada arah yang sama saja. Dan kita boleh ubah-ubahlah dia punya degree. Kalau yang jenis macam ni, kepingan paling atas sekali 0 degree. Kepingan yang kedua adalah pada 90 degree. 90 degree masuk, kalau yang ni 0 degree, 90 degree dia jadi mendatar macam ni lah. So dia berlawan. Satu tegak ke depan contoh, satu lagi ke tepi. Jadi itu kita panggil 90 degree. Dia boleh jadi 45 degree macam ni. So dia singit-sikit 45 darjah. Dan dia boleh jadi positif negatif. Yang positif pada arah ni, negatif pada arah yang ni. Alright? Jadi kita boleh ubah-ubah dia punya degree. Yang ni kita panggil dia cross-plight. Cross-plight quasi-isotropik. Itu nama dia lah. Cross-plight quasi-isotropik. So kalau unidirectional ni, kita akan dapat sifat anisotropik. Sifat anisotropik. Dia pada arah yang sama je. Kalau cross-plight kita dapat sifat isotropik ataupun quasi-isotropik. Alright? So kita boleh susun arah fiber pada setiap kepingan komposit kita tu, menghasilkan lamina structure. Ini adalah sandwich structure
Sandwich structure ni ya, dia terdiri daripada a thick core yang tebal yang adalah low density foam bonded on both face with thin sheet of a different material. Ya, itu ada sandwich structure. Ya, jadi kat tengah-tengah ni adalah foam, ya, foam. Lepas tu atas dengan bawah dia ni adalah material yang berbeza. Ya, atas dengan bawah ni material yang berbeza. Ini kita panggil sandwich structure. Macam roti sandwich lah. Kita ada roti, lepas tu sayur ke apa benda, lepas tu bawah dia roti lagi. Itu sandwich structure nama dia. Jadi ini adalah struktur komposit juga, di mana dia punya core dia adalah foam. Foam ni boleh bayangkan macam span, dia ada banyak ruang kosong lah kat dalam dia. Dia adalah foam. Itu adalah sandwich structure nama dia. Yang ketiga kita ada honeycomb core. Dia adalah sandwich juga, tapi core dia dalam bentuk honeycomb. Honeycomb dia macam mana? Ni macam ni. Ya, macam ni. Ini bentuk honeycomb lah nama dia. Ya, dia segi 6. 6 kan? 1, 2, 3, 4, segi 6. Ya. Ini adalah bentuk honeycomb. Lepas tu kita combine. Sebelah ni pun ada honeycomb juga. Ya, sebelah lagi sini pun honeycomb juga. Okey, kita combinekan dia. Bila kita combine semua, jadi macam tu kita panggil dia honeycomb. Ya, honeycomb core, lepas tu belah atas dengan bawah dia adalah material yang lain juga. Ya. Bentuk honeycomb ni bagus sebab dia kuat. Ya, dia memberikan sifat high strength. Okay, ini kita panggil honeycomb core. Okey. Dan bentuk-bentuk komposit structure yang lain pun ada. Ya. Contoh dia macam tayar. Ya. Kita belajar masa polimer tu, tayar tu dia ada banyak-banyak jenis material kita combine sekali. Ya. Yang ni kita panggil multiple layer, kita bond together. Ya. Kemudian fiber reinforced polymer ni yang kita belajar tadi. Ya. Printed circuit board juga adalah kombinasi kepada berbagai jenis material. Yang ni pun kita boleh anggap sebagai komposit. Ya. Layers of reinforced plastic and copper. Okay. Lagi adalah contoh dia adalah snow ski tu dia adalah gabungan kepada berbagai jenis material. Kita ada layer of metals, particle board dan juga phenolic plastic. Windshield glass, ya, kita dah belajar dalam ni polimer, kita ada 2 layers of glass, di tengah-tengah dia adalah plastik. Ingat lagi tak plastik jenis apa? Saya pun tak ingat. Okey, boleh ya? Boleh ikut So, kita dah belajar general information bagi komposit. Ya, dia punya structure dia macam mana, dia punya secondary force, dia punya reinforcement tu jenis dia macam mana ya. Next ni barulah kita belajar jenis-jenis material yang berbeza, jenis-jenis komposit yang berbeza. Mula dengan metal matrix composite. Okey. Metal matrix composite ni apa dia? Dia adalah dia punya matrix dia adalah metal. Ya. Jadi yang dia punya reinforcing phase dia yang paling biasa sekali adalah particles of ceramic. Ya. Yang ni biasanya kita hasilkan cermets. Ya. Cer tu ada ceramic, mat tu ada metal. Ya. Dan lagi adalah fibers of various materials. Dia boleh jadi other metals, dia boleh jadi ceramics, dia boleh jadi carbon ataupun boron. Dia punya fiber. Okey. Dia punya sifat dia adalah dia ada better temperature resistance compared to polymer metal composite, lower temperature resistance compared to ceramic metal composites, higher fabrication cost compared to polymer metal composite, dia lagi mahal daripada polymer metal composite,
low vibration cost compared to ceramic metal composite. So dia di tengah-tengah lah di antara polimer dan juga seramik. Ya, metal composite ni dia medium lah, pertengahan. Okey. Ini adalah contoh-contoh sistem untuk metal matrix composite. Ya. Jadi kita ada argentum cadmium oxide. Ya. Jadi argentum adalah matrix, cadmium oxide adalah dia punya fiber. So yang mula-mula tu adalah dia punya matrix lah. Yang kedua tu adalah dia punya reinforcement. Ya. Aluminium alumina, ya. Matrix dan aluminium, fiber dia adalah alumina, yang ni untuk nuclear reactors, yang tadi itu adalah contact materials, ya, beryllium oxide dan macam-macam lagi. Ini lagi contoh bagi MMC, ya, yang ni adalah apa tu benda ni? Gas turbine engine, ya. Gas turbine engine dia memerlukan high strength, low weight dan juga perlu tahan high temperature. Ya, jadi dia pakai metal matrix composite. Okey. Cermets adalah contoh bagi metal matrix composite, ya, iaitu seramik kita kita masuk seramik ke dalam metal, ya. Dan seramik dominance the mixture, dia boleh mencapai hingga 96% punya volume. Okey. Contoh-contoh dia adalah cemented carbides, ya, dan juga oxide base yang selain daripada carbides lah. Okey, ini adalah cemented carbide, ya, iaitu yang warna putih ni, yang warna putih tu adalah kobalt, ya, dan yang macam kaca tu, partikel tu adalah tungsten carbide, ya. Jadi kobalt tu dia bertindak macam simen yang melekatkan tungsten carbide. Okey. Jadi dia punya sifat dia tinggi lah, dia punya strength dia tinggi, ya, dan juga dia punya hardness dia pun tinggi, ya, tapi bergantung kepada kandungan kobalt ni. Alright. Jadi kegunaan cemented carbide, ya, tungsten carbide, kobalt tu kita panggil dia sebagai binder yang melekatkan dia, ya. Jadi dia adalah cutting tools, ya, wire drawing dies, rod drilling bits, itu kegunaan dia lah, ya. Kita ada satu lagi titanium carbide cermet, yang ni binder dia adalah nickel, ya. Yang ni untuk high temperature application, ya. Kita tahu nickel ni kegunaan dia untuk high temperature. Kita ada chromium carbides dan nickel sebagai binder. Ini adalah gauge block, wharf lining, ya. Okay, sorry ya. Itu adalah cemented carbide, ya. Itu adalah cermet, ya. Cermet ni adalah contoh metal matrix composite yang paling banyak digunakan lah. Okay. Next adalah ceramic matrix composite, ya, iaitu dia punya matrix adalah ceramik. Okay. Dan sifat-sifat dia adalah high stiffness, high hardness, high hot hardness, high compressive strength. Ini adalah sifat bagi seramik lah kan, yang kita dah belajar sebelum ni. Kelemahan bagi seramik adalah low toughness, ya. Dia senang pecah lah, ya. Dia brittle. Okay. Susceptible to thermal cracking, ya. Jadi bila kita sejukkan dengan cepat ataupun panaskan dengan cepat, dia boleh pecah. Okay. Jadi untuk mengatasi dia punya weakness of seramik ni, kita tambah secondary phase, ya. Jadi apa yang kita tambah ke dalam
Okey. Yang ni adalah contoh-contoh ceramik matrix. Ya, jadi ceramik matrix dia adalah silikon karbon, silikon nitride, alumina, malite, glass. Ini dia punya contoh matrix. Okey. Contoh ceramik matrix komposit adalah carbon-carbon composite. Ya, carbon-carbon composite. Contohkan dia punya composite. Okey. Carbon-carbon composite adalah contoh ceramik matrix komposit, iaitu ceramik matrix dia adalah karbon, kita masukkan karbon ke dalam dia. Dia adalah sejenis komposit lah. Okey, iaitu matrix dia adalah karbon, kita masukkan carbon fiber ke dalam carbon matrix. Ya. Apa sifat dia? Sifat dia adalah dia ada gradual failure. Ya, kalau dia fail, dia akan perlahan saja. Withstand high temperature, low creep at high temperature. Ya, creep ni adalah dia memanjang dengan perlahan saja. Low density, high thermal conductivity, low and tolerable coefficient of thermal expansion. Ya, dia punya dia boleh kadar pengembangan dia tu kita boleh kontrol. Ya, dia boleh mengembang dengan perlahan. Okey, lagi great strength to weight ratio. Okay, high modulus thermal conductivity, electrical conductivity, good thermal shock resistance, abrasion resistance, fracture toughness, excellent at high temperature durability, good corrosion resistance. Dan kata lain dia memang baguslah, semua sifat bagus untuk dia ni. Okay, kegunaan dia untuk space shuttle nose cones, ya. So dia boleh tahan sampai 3092 Kelvin. Aircraft brakes, right? Jadi dia boleh ganti steel lah, ya, menggantikan steel. Okey, boleh? Okey, tapi kita stop sekat ini dulu. Okey, sampailah polimer matrix komposit. Ya, seterusnya ini kita akan sambung minggu depan. Okey. Sekarang ni kehadiran 28 ya. Ada yang hadir. Ada yang kena pergi rumah kena bagi? Ada tak? Doktor nak scan. Ada yang tak scan lagi ya. Okey, jap. Jadi scan. Sama lah. Mantul. Tak bagus. Maksudnya awak tunggu sampai habis ni baru scan. Saya tunggu tak belajar ni. Sama? Scan Ada. nanti. Jangan. Yang tu saya tutup. Okey, sila scan. Ada 18 orang je yang scan. Dapat tak? Okey, dah 19. Saya tu. Yai. Yai. Okey, jangan lupa ada test. Bila test? Depan ni. No. Test. 11.1. 19. Oh ya, minggu depan. Okey, minggu depan ya. Mampus. Ayu. Pukul 2.30 so minggu depan test. Jangan lupa itu topik seramik dan juga polimer. Ya, pukul 2.30 tu kita akan buat sejam serentak semua orang. Ya. Dan anda kena masuk ke dalam Webex dan kena on video. Saya nak tengok muka semua orang masa test tu. Ya. Okey. Dan tapi test tu dalam e-learning lah. Sama macam itu jugalah ya. 30 soalan kena siap dalam masa 1 jam.
Adik. Okey, semua dah scan. Okey, minggu lepas saya lupa nak ambil gambar. Stop recording. Stop.